Sila menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Harga ubat dipengaruhi oleh pelbagai faktor ekonomi seperti kadar tukaran wang asing, kos penyelidikan dan pembangunan serta masalah penghilangan. Dan faktor-faktor ini adalah di luar kawalan KKM. Oleh itu, bagi membantu kerajaan mengurangkan kos perolehan ubat, KKM telah melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, perolehan ubat dengan kontrak 3 tahun. Kaedah ini memberikan faedah dan manfaat yang besar kepada kerajaan, iaitu menjimatkan kos kerajaan untuk mendapatkan harga tawaran yang lebih stabil dan tidak berlaku kenaikan harga dalam tempoh 3 tahun. Mengelakkan kos berulang bagi tujuan perolehan seperti kos pengiklanan tender. Yang keempat adalah pemantauan kontrak yang lebih efektif dan mengelak terputusnya bekalan perkhidmatan sekiranya berlaku proses tender baharu. Yang kedua adalah kerajaan juga telah melaksanakan perolehan secara bersama ataupun pool procurement dengan izin dengan hospital pengajar di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF. Perolehan bersama 3 kementerian ini memberikan anggaran penjimatan sebanyak 179.6 juta bagi tempoh perolehan bagi tahun 2020 sehingga 2022. Pada masa ini, subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang menerima rawatan di semua fasilitis KKM masih dikekalkan supaya rakyat tidak terbeban dengan sebarang peningkatan kos ubat. Bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di fasilitis kesihatan swasta, KKM turut menyediakan harga panduan pengguna bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat harga dan membuat perbandingan harga. Harga panduan penggunaan ini boleh didapati di laman sesawang www.farmasi.gov.my. KKM juga telah meneliti inisiatif ketelusan harga ubat, iaitu fasilitis kesihatan swasta yang dikenal pasti perlu memaparkan harga ubat seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 3 Oktober 2023. Inisiatif ini dapat meningkatkan akses rakyat kepada bekalan ubat yang lebih kompetitif harganya serta membolehkan rakyat mengetahui harga ubat yang perlu dibayar dan seterusnya membuat pilihan mengikut kemampuan masing-masing. Paparan harga ubat ini juga akan dikongsi dalam portal awam bagi membolehkan rakyat membuat perbandingan harga. Untuk maklumat Yang Berhormat Tampin, ubat-ubatan dan peranti perubatan adalah dikecualikan daripada kenaikan cukai SST yang diumumkan baru-baru ini. Sekian, terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Soalan saya, adakah terdapat sebarang sumber-sumber alternatif lain mengenai ubat yang boleh dimanfaatkan supaya kita tidak terus bergantung dan terheret dengan sebarang perubahan harga di peringkat global? Adakah kita tiada perancangan untuk menghasilkan ubatan-ubatan sendiri dengan kerjasama MOSTI misalnya supaya dapat dijual dengan harga yang murah di pasaran? Yang terakhir, saya ingin mengetahui apakah perancangan kementerian untuk menstabilkan ataupun mengurangkan harga ubatan-ubatan bagi penyakit seperti depression, kanser, leukemia dan sebagainya yang membebankan para pesakit. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, jawab. Terima kasih kepada dua soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tampin. Berkenaan tentang sumber alternatif ataupun kaedah-kaedah lain yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan, sememangnya kerajaan mempunyai perancangan dan juga kajian-kajian untuk menghasilkan ubat-ubatan generik. Walaupun demikian, proses penghasilan ubat-ubatan ini memakan kos yang sangat tinggi dan juga untuk kita bandingkan Malaysia dengan negara-negara maju seperti India yang lebih ke hadapan menghasilkan ubat-ubatan generik ataupun alternatif ini, kita masih lagi di peringkat yang belum mampu untuk mewujudkan ekosistem tersebut.
Walaupun demikian, kita akan memastikan harga-harga ubat ini ataupun perolehan perubatan ini, ubat-ubatan di fasilitis KKM akan kita kawal, dan agar ubat-ubatan yang baru juga mungkin boleh dibeli untuk memberikan rawatan yang lebih efektif. Kawalan-kawalan harga ini seperti melalui perolehan sepanjang 3 tahun. Sebagai contoh, kita telah buat perolehan untuk tahun ini, maka pertukaran wang pada masa akan datang dapat kita kawal. Sebagai untuk persoalan yang kedua, soalan tersebut bersifat sangat teknikal. Berkenaan tentang harga-harga ubat ini masih lagi dikawal oleh pembekal-pembekal ataupun produser ubat-ubat ini. Walaupun demikian, kita akan memastikan untuk kita mendapatkan ubat yang berkualiti kepada pesakit, dan juga ubat-ubat ini dapat masih lagi kita edarkan secara percuma kepada pelanggan-pelanggan KKM. Itu saja jawapan daripada Kementerian Kesihatan. Terima kasih Yang